Mengapa kokain masih dianggap selamat? Kerana ia dihidu di atas kapal layar, bukan disuntik. Ia adalah penipuan paling berbahaya yang dicipta dalam 100 tahun yang lalu. Heroin adalah tempat terpencil dan merosakkan kehidupan. Kokain adalah wang, kejayaan dan pesta sepanjang malam. Dan perbezaan imej inilah yang telah membunuh lebih ramai orang daripada dadah itu sendiri. Presiden, bintang rock dan saintis terkenal telah menggunakannya. Sigmund Freud menulis artikel tentang bagaimana serbuk putih menyembuhkan kemurungan dan memberi keyakinan. Dia tersilap dan menjadi ketagih sendiri. Imej glamour inilah yang menjadikan kokain benar-benar berbahaya. Orang ramai berfikir ini bukan untuk orang yang kalah, ia adalah untuk mereka yang tahu bagaimana untuk hidup. Dan dengan pemikiran ini, mereka kehilangan segala-galanya. Pada suatu masa dahulu, minuman terkenal Coca-Cola mengandungi bahan daripada daun coca. Orang ramai meminumnya seperti limun dan tidak faham mengapa mereka mahukan lebih banyak. Resipi itu hanya diubah apabila masalah itu tidak lagi dapat disembunyikan. Menurut laporan PBB, peningkatan penggunaan kokain di kalangan orang muda secara langsung berkaitan dengan bagaimana tokoh awam menggambarkannya. Seorang selebriti mendengus dan seorang remaja berfikir ia selamat. Tidak mengapa, ramai yang percaya ketagihan adalah untuk mereka yang lemah. Orang yang bijak akan mencubanya dan berhenti. Tetapi otak tidak tahu sama ada anda bijak atau tidak. Ia bertindak balas kepada semua orang dengan cara yang sama. Dan orang yang paling bijak pun terperangkap dengan cara yang sama. Mengapakah kokain lebih cepat menyebabkan ketagihan berbanding hampir semua bahan lain? Ia secara langsung mengganggu pusat keseronokan, pusat yang mengawal keinginan dan kegembiraan anda. Apabila anda melakukan sesuatu yang menyeronokkan, makan makanan yang lazat atau memeluk orang tersayang, otak anda melepaskan hormon keseronokan yang banyak. Ia adalah isyarat, bagus, lakukannya lagi. Beginilah cara motivasi berfungsi dalam diri seseorang yang sihat. Kokain menyekat mekanisme yang melepaskan hormon keseronokan kembali ke otak. Bayangkan, paip terbuka, tetapi saluran pembuangan tertutup. Perasaan keseronokan melambung ke tempat di mana tiada makanan atau kejayaan dapat sampai. Otak mengingati perkara ini selama-lamanya. Apabila kesannya hilang, dan ia hilang dalam masa 15 hingga 30 minit, otak jatuh ke dalam kekosongan. Semuanya kelabu, semuanya membosankan. Kehidupan biasa nampaknya tidak tertanggung. Ketika itulah seseorang mahukan lebih banyak. Lama-kelamaan, otak menstruktur semula dirinya sendiri. Ia menghasilkan semakin kurang hormon keseronokan. Tanpa dadah, seseorang tidak dapat bergembira, untuk tersenyum, untuk merasakan apa-apa. Ia rosak, dan ia telah rosak tanpa disedari. Kesannya berlangsung dari 15 hingga 30 minit. Selepas itu, tibalah kejatuhan. Selepas kejatuhan, datanglah keinginan untuk mengulanginya. Itulah sebabnya orang ramai bukan sahaja menerima satu pukulan dalam satu malam, tetapi 5 atau 10 dan masih mahukan lebih banyak lagi. Kajian telah menunjukkan bahawa selepas beberapa bulan penggunaan, seseorang berhenti menikmati perkara biasa. Makanan yang lazat, filem, perbualan dengan rakan, semuanya hilang maknanya. Hanya keinginan yang tinggal. Seberapa cepat kokain mengubah personaliti? Begitu cepat sehingga keluarga dan rakan-rakan menyedarinya sebelum pengguna menyedarinya. Dalam masa beberapa minggu, mereka melihat orang yang berbeza. Pada mulanya, terdapat keyakinan, minda yang jernih, perasaan menjadi versi terbaik diri anda. Kemudian paranoia mula muncul. Orang itu melihat ancaman di tempat yang tidak ada ancaman. Curiga terhadap rakan-rakan. Berasa seperti mereka diekori. Mendengar suara. Psikosis kokain adalah diagnosis sebenar. Ia berkembang pada orang yang baru-baru ini menganggap diri mereka normal sepenuhnya. Ia boleh mengambil masa beberapa bulan penggunaan untuk mencapai tahap ini. Keagresifan, ledakan kemarahan dan tingkah laku yang tidak diprovokasi. Bahagian hadapan otak, bahagian yang bertanggungjawab untuk mengawal dan merancang, mula berfungsi dengan buruk. Orang itu tahu mereka melakukan kesalahan, tetapi mereka tidak dapat berhenti. Selepas penarikan diri, jiwa pulih dengan sangat perlahan. Kemurungan yang mendalam, sikap acuh tak acuh dan rasa tidak bermakna boleh bertahan selama bertahun-tahun. Otak mengingati khayal dan segala-galanya kelihatan seperti abu kelabu di sebelahnya. Ciri kokain ialah kambuh semula berlaku walaupun selepas bertahun-tahun tanpanya. Satu bau yang biasa, satu persekitaran yang serupa dan otak menuntutnya sekali lagi. Kerana kesan yang ditinggalkan oleh dadah ini dalam ingatan tidak pernah pudar. Orang di sekeliling penagih juga turut menderita. Mereka melihat orang tersayang mereka berubah, menjadi marah, menjadi takut, cuba membantu dan selalunya tidak dapat berbuat apa-apa. Ketagihan bukan sahaja memusnahkan satu nyawa, tetapi seluruh keluarga. Kokain adalah satu-satunya dadah yang meyakinkan anda bahawa anda mengawal sesuatu situasi lama selepas ia menjadi tidak terkawal. Itulah sebabnya orang yang menggunakannya kehilangan segala-galanya.
Ia adalah kisah biasa. Orang yang berjaya mula menggunakannya untuk bekerja lebih keras dan lebih baik. Selama beberapa bulan, mereka berasa tergesa-gesa. Kemudian mereka mula membelanjakan lebih banyak wang. Kemudian, semua yang lain. 1 gram kokain di pasaran gelap berharga antara 50 hingga 300 dolar. Seorang penagih boleh menggunakan beberapa gram semalam. Tabiat ini lebih mahal daripada sewa. Pertama, simpanan hilang. Kemudian, pekerjaan. Kemudian, keluarga. Kemudian, rumah. Ini bukan kisah seram. Ini adalah urutan di mana kebanyakan orang yang mengalami ketagihan teruk kehilangan segala-galanya. Sehingga akhir sekali, orang itu pasti mereka dapat mengawal situasi. Kokain memberikan rasa kekuatan dan kejelasan walaupun segala-galanya di sekeliling mereka sudah runtuh. Inilah perangkap utama. Orang ramai menjual elektronik, barang kemas, meminjam daripada keluarga dan mereka reka penjelasan. Ketagihan tahu bagaimana untuk bersembunyi. Seseorang berbohong kepada orang lain dan kepada diri mereka sendiri juga. Sehingga akhir sekali, dia percaya ia adalah sementara. Antara mereka yang telah kehilangan segalanya kerana bahan ini ialah peguam, doktor dan usahawan. Mereka yang berpendidikan dan mempunyai perancangan. Kokain tidak mendiskriminasi berdasarkan kekayaan atau kepintaran, ia memberi kesan yang sama rata kepada semua orang. Mengapakah golongan muda dan sihat pun mati akibat kokain? Kerana setiap dos mempercepatkan jantung ke tahap maksimumnya, walaupun bagi mereka yang tidak pernah mengalami sebarang masalah. Setiap dos menyempitkan saluran darah dengan mendadak dan meningkatkan tekanan darah. Jantung berdegup terlalu laju dan tidak teratur. Walaupun pertama kali dalam hidup, serangan jantung boleh berlaku dan ini telah berlaku kepada orang yang semuda 25 tahun. Dos yang membawa maut bagi orang yang tidak ketagih adalah kira-kira 1 gram. Tetapi kematian boleh berlaku jika kurang, terutamanya jika orang itu telah meminum alkohol. Bersama-sama, bahan-bahan ini membentuk sebatian yang memberi kesan yang lebih kuat kepada jantung. Septum hidung secara literal runtuh. Bukan selepas bertahun-tahun, tetapi selepas berbulan-bulan penggunaan biasa. Bagi sesetengah orang, ia hilang sepenuhnya dan hidung bertukar menjadi satu rongga berterusan. Ini tidak dapat dipulihkan. Kokain merosakkan saluran darah di otak. Ingatan, perhatian dan kelajuan pemikiran, semua perkara ini merosot. Selain itu, kemerosotan adalah kumulatif walaupun dengan penggunaan yang jarang. Otak tidak pernah kembali sepenuhnya kepada keadaan sebelumnya. Punca kematian yang paling biasa bagi penagih kokain ialah serangan jantung, stroke dan dos berlebihan. Kadangkala ia berlaku pada kali pertama. Kadangkala yang ke-100. Badan tidak memberi amaran kepada anda apabila ia hampir mengalah. Kokain dipanggil dadah pemenang, tetapi kisah sebenar menceritakan kisah yang berbeza. Serangan jantung, stroke, psikosis atau kehilangan segala-galanya, begitulah kebanyakan orang berakhir. Langgan saluran dan tonton episod lain, ia penting.